Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Yang mana dari kuliah yang lepas kita telah habis baca surah Yunus, itulah surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Malam ini kita sambung perbincangan kita dengan surah yang baru, iaitulah surah Hud. Surah Hud ataupun surah Nabi Hud. Dulu itu surah Nabi Yunus. Surah Hud ni surah yang ke-11 dalam susunan Al-Quran dan diturunkan di Mekah ataupun dipanggil surah Makkiyah. Dalam riwayat disebut surah ni surah yang diturunkan hujung-hujung sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Boleh kita kata surah yang akhir ataupun ayat-ayat akhir yang diturunkan waktu Nabi berada di Mekah sebelum baginda berhijrah ke Madinah. Kecuali 3 ayat saja. Dalam tafsir Jalalain itu disebut surah ni surah Makkiyah kecuali 3 ayat. Itulah ayat 12, ayat 17 dan ayat 114. 3 ayat ni di apa ni bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Turun selepas daripada hijrah. Cuma dimasukkan di dalam surah Nuh ni, surah Hud sebagai sebahagian daripada surah. Jumlah ayat yang ada dalam surah Hud ini adalah 123 ayat. Dinamakan surah Hud kerana ada disebut peristiwa mengenai Nabi Hud ini pada ayat 50 dan ayat 60. Ayat 50 hingga ayat 60, 10 ayat. Dan kalau tengok dalam surah ni ayat 25 tak silap sehingga ayat 99 menceritakan kisah nabi-nabi. Nabi Nuh, Nabi Hud, antaranya Nabi Soleh dan beberapa orang nabi yang lain. Jadi kisah tentang Nabi Hud ni disebut dalam 10 ayat, iaitu ayat 50 hingga ayat 60 surah Hud. Daripada ayat inilah surah ni dinamakan surah Hud. Dan ayat ini ataupun surah ini yang mengandungi 123 ayat ini menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, kebenaran Al-Quran dan juga kesempurnaan Al-Quran ini sebagai sebuah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan Al-Quran ini Tuhan waktu turun ialah untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah ni diceritakan kepada kita tentang sikap manusia apa dalam kehidupan ni. Ada yang sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang tidak sabar dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diceritakan dalam surah ini tentang nabi-nabi, seperti mana sebut tadi, ayat 25 hingga ayat 99 diceritakan kepada kita tentang nabi-nabi. Tentang nabi-nabi yang bukan semua, tapi nabi-nabi sebahagian daripada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai iktibar kepada kita. Itu lebih kuranglah secara kasar kandungan yang ada dalam surah Hud ini. Dan Nabi Hud ni salah seorang nabi yang berbangsa Arab. Daripada 25 nabi yang kita wajib tahu ni, ada 4 orang saja yang berbangsa Arab. Dalam riwayat tu disebut ialah Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ismail dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang ni saja yang dianggap yang disebut dalam sejarah sebagai berbangsa Arab. Nabi-nabi lain ni bukan orang Arab. Ibrahim, Nabi Sulaiman ni bukan nabi Arab. Nabi Arab 4 sajalah. Hud, Soleh, Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail ni walaupun dia ni anak Nabi Ibrahim, ayah dia ni bukan orang Arab. Ibrahim ni orang, kalau kita baca tu orang Kanaan. Kanaan ni satu kawasan dekat dengan Iraq. Dalam kawasan Iraq lah ni, Kanaan. Tapi isteri dia tu Hajar itu keturunan daripada Arab. Dan Nabi Ismail ni kemudian berkahwin dengan orang Arab. Arak ni ada 3, dipanggil arak Baidah,
Arak Aribah dan arak Musta'rabah. Dia kalau kita baca dari sejarah. 3 gulungnya arak. Arak Baidah ni arak zaman purba. Lepas tu mari arak Aribah. Tahap pertengahan dan akhirnya arak Musta'rabah. Arak Musta'rabah ni yang campur di segi keturunannya dia dengan bangsa-bangsa yang lain. Nabi Ismail ni daripada arak Musta'rabah. Arak Musta'rabah. Arak zaman kemudian. Daripada keturunan Ismail lah lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 4 orang nabi yang berbangsa Arab. Lahir pada tu bukan Arab. Peristiwa ni kita sebut dulu ada dalam ayat tu. Bila kita sapa ayat Nabi Hud. Cuma ayat Nabi Hud ni tepat dia dihantar oleh Allah SWT ni kawasannya antara Yaman dengan Oman. Kawasan tengah-tengah antara Yaman dengan Oman. Yaman dengan Oman ni dekat ya. Dihantar ke situ di dalam semenanjung tanah Arab juga. Di satu kawasan ada setengah sebut sebagai Al-Ahqaf nama kawasan itu. Tapi kalau dalam Quran ni yang Tuhan guna ialah Iram, suatu bandar. Ada yang bernama Iram, I-R-A-M, bukan Iran. Iran tu N. Ni Iram. Dalam Quran sebut Iramazatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhra biwad. Jadi hak tu Iram. Kau Iram ni nama kawasan, nama bandar. Kaum dia, bangsa dia lah Ad. Bangsa apa ni? Bukan bangsa ni Arab tapi kaum. Kaum macam kita Melayu ni ada Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu apa ni Terengganu, lagu itulah. Jadi Arab ni dia kaum dia kaum Ad. Jadi Ad ini ialah kaum Nabi Hud alaihi salam. Kawasan dia lah nama Iram. Iram ini kalau kita baca dalam kajian yang dia buat, kawasan ni tertimbus dalam pasir. Berat beribu-ribu tahun tergelar. Macam apa sebut dulu lah sebuah piramid ni, dia asal dulunya tenggelam dalam pasir, ribut pasir. Sebab ni semua kawasan pada pasir. Jadi zaman berzaman ni bila angin ataupun dia panggil ribut pada pasir berlaku, dia tergelam. Tergelam. Dan akhirnya tertimbus sampai kita tak tahu. Tapi bila digali semula barulah temu. Bandar Iram ini orang buat kaji, ahli kaji purba, arkeologis, gali duduk mana dalam tanah 100 meter. Tergelar tu 100 meter dalam tanah. Dalam lah tu 100 meter ni. Tertimbus dengan pasir. Dia tengah-tengah pada pasir. Itu mengikut apa kali kita baca dalam kaji orang buat. Dan orang nak jumpa tempat ni terpaksa menggunakan satelit NASA. Orang putih buat kajian ni, arkeologi ni orang putih. Ada orang Inggeris, ada orang Amerika, Jerman. Jadi salah seorang pekaji ni berbangsa Inggeris. Jadi dia nak cari ni, dia cari dalam buku dulu. Naskah-naskah ada, lepas tu dia nak kesal tak boleh. Dia minta pertolongan NASA. NASA ni hak atas orang naik bulan itulah, satu agensi Amerika Syarikat, dia panggil NASA. Menggunakan satelit dia boleh kesal daripada aerial survey, iaitu kajian dari udara. Dia nampak jalan zaman dulu. Jalan ni kalau kita tengok dengan mata kasar gini kita tidak nampak. Tapi bila tengok daripada atas satelit tu dia nampak garis-garis. Daripada situ dia kesal, dan bila dia pelagar tu dia jumpa kawasan tu, dia akhir dia gali lah. Gali tu sekarang ni ada lagi bekas-bekas tu dekat dengan antara Oman dengan Yaman. Oman dengan Yaman. Ni semua kawasan pada pasir belaka. Dan kubur Nabi Hud ni walaupun ada 2-3 pendapat dalam kitab kalau kita baca, tapi yang masyhurnya kubur Nabi Hud ni ada di Yaman, iaitulah kawasan Hadramaut. Di Hadramaut tu kubur ni ada pendapat mengatakan duduk di Damsyik, di Syria, Damsyik. Tapi mengikut pendapat kuatnya ialah kubur tu ialah yang berada di Hadramaut. Kerana dalam kajian sejarah ni buat, keturunan Ad ini, kaum Ad ni berasal daripada orang Hadrami, orang Yaman lah ni, hai panggil Hadrami ni. Kita di Malaysia ni ramai orang Arab hak mari tu, hak Tok Said ni asal daripada Yaman dan kebanyakannya daripada Hadramaut.
Hadramaut. Dia panggil Al-Hadrami. Mari sini nama macam-macam, As-Saqaf, Al-Atas, Al-Aidarus. Jadi nama-nama tu. Jadi tu Bik Said. Kita kapur ni panggil Habib. Habib tu asal Habib. Habib lah ni hok duk mari tu duk Yahanana tu Habib. Jadi orang Hadrami ni kalau ikut kajian yang hangpa duk baca tu keturunan daripada kaum Ad. Asal usulnya mari daripada kaum Ad. Kaum Ad iaitu keturunan Nabi Hud alaihissalam. Tu. Jadi nak ayat tu sejarah kalau kita baca. Jadi Yaman ni ada hubungan yang rapat dengan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kurang sebagai mukadimah. Surah Hud ni antara istimewa dia sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Ada dua hadis. Dalam satu riwayat tu disebut Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Aku menjadi berubat. Rambut aku ni jadi putih berubah ni kata Nabi ialah kerana takut kepada surah Hud. Bila baca surah Hud tu Nabi kata menyebabkan aku jadi berubah. Duk mikir duk gapo tu. Dalam satu riwayat lagi, riwayat Tirmizi juga daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar jumpa dengan Nabi sekali, dia tengok rambut Nabi ni berubah. Lalu dia tanya, "Ya Rasulullah, syibta, mu ni berubah dah." Kalau kena rambut Nabi kan dalam kitab tu, dalam Syama'il ke apa, hitam minyak rambut Nabi ni. Jadi satu ketika tu mungkin dah lama berumur, Sayyidina Abu Bakar tengok berubah. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, berubah dah rambut Nabi." Kali-kali kita tak nak tahu apa berubah ni. Lalu Nabi kata, "Syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Di dua hadis. Jadi Nabi kata aku ni jadi ubah kerana apa? Kerana aku baca surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat. Wal Mursalat, adakah satu surah tu wal mursalat yang arqa. Jadi lepas tu ada wa amma yatasaalun, surah amma yatasaalun, surah An-Naba, surah permulaan juzuk 30. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Jadi panggil surah An-Naba. Tapi Nabi kata menyebabkan aku jadi ubah ni lah pertama surah Hud, yang kedua surah Waqi'ah, kemudian surah Wal Mursalat, lepas tu surah Amma Yatasaalun, lepas tu surah Wa Idza Syamsu Kuwirat, iaitu surah At-Takwir. Nama surah tu At-Takwir. Tapi kita Melayu pun sebut Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat wa Idza al-ardu muddat. Lepas tu jadi surah-surah ni, jadi hadis yang kedua ni mentafsirkan hadis yang pertama. Sebab dalam hadis pertama tu Nabi kata syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Aku menjadi ubah ni kerana surah Hud dan saudara-saudaranya. Iaitu saudara kepada surah Hud. Jadi dalam hadis yang kedua Nabi bu aku jadi ubah ni kerana Hud, Al-Waqi'ah, wal Mursalat, wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Makna adik-beradik surah Hud ni, pak surah ni lah. Pak surah Waqi'ah ke apa. Jadi semua surah ni, kalau kita baca, ialah surah yang menyebut tentang hari kiamat. Nabi ni gerung. Setara dia sebagai Nabi, dia rasa gerung dengan hari kiamat. Bila dia baca ayat surah-surah ni, dia jadi ubah. Takutnya. Tu nak ayat. Apa ni? Jiwa seorang Nabi. Sebab Waqi'ah ni surah tentang kiamat. Iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah. Tu ayat tentang hari kiamat. Apabila berlakunya al-waqi'ah. Al-waqi'ah tu kiamat lah. Tapi surah Waqi'ah ni antara surah yang disebut dari Ibnu Abbas. Kalau kita baca semua tiap-tiap malam, insya-Allah kita tidak akan menjadi papa. Jadi kalau orang tak jadi papa, miskin, sesok, maka dia amal lah surah Waqi'ah ni malam-malam, setiap malam. Sama ada lepas ngorek, lepas isyak. Ada orang setengah dia baca sebelum tidur. Jadi kalau kita boleh ni dalam hadis tu, walaupun hadis ni tak kuat, tapi dia sebut siapa-siapa yang baca surah Waqi'ah setiap malam, lam yusibhu faqatun abada. Dia tidak akan ditimpa dengan kepapaan sampai bila-bila. Mana tak jadi sesok, tak jadi basak kita ni kalau kita amal baca surah Al-Waqi'ah.
Tapi nak ayatnya surah ni surah tentang kiamat. Baca juga surah wal mursalati arqa ni surah tentang kiamat juga. Iaitu mari angin taufir besar apa semua tu, lepas tu berlaku bencana-bencana menyebabkan berlakunya kiamat. Amma yatasaalu ni peristiwa hari kiamat juga. Bila berlaku ni suasana gocengnya di bumi apa getar apa semua, orang tertanya-tanya amma yatasaalun. Orang ni duk tanya harga apa ni, jadi kelak kabut semua. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Dia duk bertanya-tanya tentang suatu perkhabaran yang besar. Peristiwa yang besar, iaitu peristiwa kiamat. Lepas tu iza syamsu kuwirat. Apabila matahari kuwirat ni apa? Bergulung. At-takwir ni kuwirat, Tuhan gulung tari. Besar-besar tari panah tu bergulung. Tuhan gulung. Iza syamsu kuwirat. Jadi semua ni 5 surah ni menceritakan tentang hari kiamat. Sebab sehingga Nabi menjadi berubah. Dalam satu riwayat disebut sahabat tanya Nabi, bila Nabi kata aku jadi ubah ni kerana surah Hud dan saudara-saudaranya, seorang sahabat tanya, gapo dia dalam surah Hud? Kok mana menyebabkan kamu ni jadi ubah? Iaitu dia Nabi rujuk pada satu ayat. Kita akan jumpa ayat ni, tak ingat ayat nombor apa. Iaitulah perintah Tuhan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw inni bima ta'maluna basir. Jadi dalam ayat itu Tuhan kata fastaqim, hendaklah kamu beristiqamah. Jadi perintah Tuhan ni kata Nabi menyebabkan aku jadi berubah. Sebab beratnya nak beristiqamah ni menyampaikan agama dan kemudian melaksanakan agama ni suatu tugas yang berat. Tapi Tuhan arah fastaqim, hendaklah kamu beristiqamah. Jadi ini menyebabkan aku jadi ubah. Nak ayat beratnya perintah Tuhan tu. Kita ni baca Quran seumur pun tak ada apa-apa tak ada berasa gapo lah. Tidak kata kau orang lampu sendiri pun kita baca ni nak pahala jelah. Agak-agak tu hari pahala. Nabi-nabi ni dia baca tidak supaya kita baca, sehingga boleh memberi kesan kepada fizikal dia. Fizikal dia. Ni antara kelebihan surah Hud ini, seperti mana diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi. Boleh rujuklah dalam tafsir itu dia sebut nombor hadis apa semua tu, ni amu tak sebut. Jadi itu lebih kurang sebagai mukadimah kita untuk surah Hud ini. Kita masuk terus kepada tafsir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif lam ra. Ni kita tahu dah dulu kan, alif lam mim. Ni alif lam ra. Tak ada mim tapi ada ra. Ada beberapa pandangan. Cuma hak pandangan yang masyhur ialah ini adalah kalimah-kalimah ataupun perkataan-perkataan yang ada di kalangan yang dikenali oleh orang Arab. Makna dia setengah tafsir sebut Allahu a'lamu bimuradihi. Tuhan lebih tahu tentang tujuan ataupun maksud perkataan ni. Jadi tak ada orang terjemah, walaupun ada pandangan dia kata alif tu Allah, lam tu latifun, ra tu rahimun. Tuhan bersifat latif, Tuhan yang bersifat rahim. Tapi masyhurnya di kalangan jumhur ialah kita seruh maknanya kepada Tuhan. Perkataan huruf-huruf ni dipanggil huruf muqatta'ah. Huruf sebutis mari alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, nun, qaf, apa semua yasin. Jadi semua dipanggil huruf muqatta'ah. Makna dia ataupun maksud dia kita suruh ke Tuhan lah. Tak suruh baluh lah dalam batu tu. Tak ada pasal. Jadi alif lam ra maksudnya suruh pada Allah SWT. Al-Quran sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan tetap teguh. Kemudian dijelaskan pula kandungannya satu persatu. Susunan dan penjelasan itu adalah dari sisi Allah yang amat bijaksana lagi amat mendalam pengetahuannya. Jadi sini dia sebut Quran ni ialah sebuah kitab yang mana ayatnya tersusun dengan molek, kemah, tetap teguh, dan kemudian kandungnya ni dihuraikan oleh ayat-ayat yang lain. Ada ayat yang kadang-kadang mari umum saja, maka mari ayat lain berjelas balik.
Ada ayat sebut dengan secara sekali lalu. Tapi ada ayat lain mari hurah sosok. Itu maksud dia ni fussilat, kemudian dihuraikan. Dihuraikan balik kandungannya satu persatu. Dan Quran ni milladun hakimin khabir. Turun daripada sisi Allah yang amat bijaksana, lagi amat mendalam pengetahuannya. Bawah ni nota kaki ni dia tulis Allah Taala menegaskan bahawa Al-Quran ini yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sebuah kitab yang tersusun ayat-ayatnya dengan amat rapi dan tetap teguh, tidak akan berubah dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menukarnya atau memutarkan maksudnya. Kandungannya pula dijadikan berfasal-fasal dan dihuraikan satu persatu, meliputi iktikad kepercayaan, hukum-hukum syarak, nasihat pengajaran dan kisah-kisah umat manusia dan rasul-rasul yang telah diutuskan kepada mereka dari satu zaman ke satu zaman, yang berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini huraian dia. Jadi masuk Quran ni ialah kimat ni dia tersusun molek. Dia susun molek, cerita ni ada berlaku dia ayat pada kita. Cuma cara Tuhan sembah tu, persembahkan itu berbeza. Berbeza dalam surah ni lagu ni sudut Tuhan ambil, pendekatan lagu ni berbeza di segi pendekatan. Tetapi kandungannya ialah menghuraikan satu persatu benda yang berlaku ni untuk penjelasan kita. Sebab tu ada ulama kata setiap huruf yang ada dalam Quran ni ada makna tersendiri. Tuhan bukan Tuhan letak saja-saja lam ke ba ke. Dia sebab tu kita tengok kalau terjemah terutama kitab Jawi ni, dia terjemah sebutir-sebutir, dia tak tinggal. Po mi apa kan? Apa mi ena, dia tak tinggal. Dia terjemuh juga perkataan itu sebab dia kata ada makna yang kita tidak tahu. Tuhan tidak tok saja-saja tu. Bila Tuhan masuk tu mesti ada makna. Sebab tu terjemah kita hak Jawi ni kalau kita baca kitab-kitab terjemah kod Melayu terutamanya, dia jaga tu perkataan. Hak moden ni ya, dia kadang-kadang terjemuh dengan ambil maksud. Dia tidak terjaga sebutir-sebutir. Dia ambil maksud dia nak. Tapi kalau hak lama-lama macam tafsir Pimpinan Rahman ni sendiri pun dia jaga benar tu perkataan-perkataan. Sebab bagi dia ambil pandangan ulama mengatakan setiap perkataan itu ada maksud. Boleh jadi kita tidak faham bagi kita, tapi orang kemudian ataupun orang lain pada kita faham gapo dia hak Tuhan nak. Maka sebab tu bila dia terjemuh dia tak tinggal. Kadang-kadang sebab tu bila kita baca kan kita rasa kekok. Kadang-kadang bila kita baca tu tambah-tambah kita orang moden ni ngaji secara moden ni, bila kita baca ni kita rasa kekok cara dia terjemah. Tapi memang itulah tujuan sengaja. Ulama ni sengaja jaga supaya tak ada hak tinggal. Hak tinggal daripada Al-Quran itu. Walaupun kita mungkin tak boleh royak 100% makna. Sebab makna yang ada dalam Quran ni amat mendalam kata ulama. Tidak ada akal manusia yang boleh sapa hak Tuhan nak. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh royak setakat kita faham. Sebab tu tafsir ni dia ada seumur pada setiap zaman. Bukan kata zaman dulu saja ada. Sebab tu tafsir ni pada setiap zaman akan muncul tafsir-tafsir oleh ulama-ulama yang mari kemudian. Kerana tuntut zaman dan kemudian kefahaman ni dia bertambah. Boleh jadi masa orang tu dulu dia tafsir, dia nampak sudut tu dia royak. Tapi mari orang kemudian dia baca semula, dia nampak aspek lain. Ini royak kayanya Quran. Jadi sebab itulah apa banyak kitab tafsir ni zaman dulu zaman ni dah benda ni akan berterusan sampai bila-bila selagi ada orang yang alim, orang yang mahir, dia akan menterjemuhkan Quran ni sesuai dengan pertama kepahaman dan keperluan zaman. Bukan kata makna hak dulu tidak betul, hak baru ni betul, tidak. Tapi semua tu menepati dengan zaman masing-masing. Tu kita kena faham tu. Sebab ada setengah orang dia kata tafsir lama ni tak boleh pakai. Ni lama ni tafsir lama. Dia sesuai dengan zaman dia, keperluan pada waktu tu. Boleh jadi ulama itu ada ilmu yang lebih, tapi dia tak royak lebih. Dia tak royak lebih sebab kalau royak dia jadi fitnah. Kita kena royak ni benda hak orang berdaya faham. Sebab tu macam dalam Islam dia kalau kita ngaji tasawuf terutama. Tasawuf ni sebab tu tasawuf ni tak boleh ajar kongsi-kongsi. Bukan sebagai orang boleh. Dan perbincangan kitab tasawuf ni ada tahap dia perekat-perekat. Untuk orang awal ni pada bidayatul mujtahid bidayatul hidayah.
Pak Imam Ghazali itu, ataupun Syiarus Salikin tinggi sikit. Tapi bagi orang atas-atas tak boleh. Pondok tu antara kitab tasawuf ya. Tapi orang awam tak ngaji Ad-Durrun Nafis. Ad-Durrun Nafis ni kitab tasawuf. Tapi kalau orang awam tak ajar, tok guru tak ajar. Sebab tak pandai dengan ilmu. Hikam Ibnu Athaillah Askandariyah. Dia panggil Hikam kitab Hikam. Oh, so kita ambodan kecil ingat Hikam sungguh. Ingat Hikam gore buat masuk tu rupanya Hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Askandari daripada Alexandria. Hak ni kitab ni bukan untuk orang awam. Sebab tu lah ni nak cari orang boleh mengajar Hikam ni payah. Payah. Cari orang. Sebab kelas dia tu kelas lain. Dia kelas lain. Bukan orang biasa boleh faham. Baca boleh, nak faham tak boleh. Naik atas tu ada lagi, hak pelik lagi pada Hikam. Kitab Hikam, tapi banyak ulama tak si ajarlah. Futuhat Makkiyah sebagai satu Ibnu Arabi. Fususul Hikam Ibnu Arabi juga tulis. Hak ni saya baca pening. Saya sendiri baca pening. Tak faham. Baik tak saya baca kata sesat ada pasal aku. Tak pandai dengan ilmu kita. Tak pandai. Kita tak pandai. Supaya orang nak pergi berenang ni dia ada tempat mandi kan untuk budak-budak, untuk orang remaja, untuk orang dewasa, untuk ahli renang. Dia berenang tu sendiri ada tempat-tempat dia kan. Bagi tu kita ngaji. Kita boleh nak ngaji kat si. Mata kita pandai berenang baru umur 5 tahun nak pergi berenang laut. Lemah lah kita. Sebab tu tempat mandi pun dia buat ni untuk kanak-kanak, ni untuk orang dewasa, dia tak suka. Sungai, laut, tak suka belakang berenang sungai, berenang laut, lagu lain, berenang dalam kolam, lagu lain, dalam telaga, lagu lain. Jadi kita ngaji ilmu pun kita kena faham bagai lagu tu. Setengah kita tak faham bagai tu, jadi bolong habis tu kelai kabut. Pakai dia mari tu, ni sesak ni, ni tak betul ni, kita tak faham. Kita tak faham. Pas setengah tu tolak tafsir lama, tak boleh pakai tafsir lama ni. Membakar hak dia. Orang dulu dia tafsir sesuai dengan pertama ilmu hak ada dengan dia, betul zaman dia. Sesuai dengan zaman dia. Dia tak boleh tafsir lebih sebab dia jadi fitnah. Kalau dia beri lebih, jadi pepam bawa cerita sama dengan budak. Budak-budak nak jawi, anak kita nak jawi, kita yang kecil jawi. Tanya ayah sakit ke tak? Kata sebab ketik semut. Dia jawab gitu kan, sebab ketik semut. Tak betul ke jawi ni sebab ketik semut? Betul ke tak? Tapi apa ketua kita jawab lah gitu. Sebab kalau jawab sungguh, ukah pokoknya lah kita. Terjun sungai, takut ke jawi. Tu buat royak belah-belah kena ketik semut, terjun sungai tak mudah tu. Berambak gege. Dia nak royak fitnah. Kadang ada benda kalau bila kita sebut, kita cerita dia jadi fitnah. Kerana akal tak sapa. Agama pula gitu juga, ilmu lah gitu, terutama ilmu agama. Ilmu agama sebab tu kita kena cermat. Dalam bab-bab gini kita ngaji kena cermat. Kena cermat. Baik, balik pada cerita kita. Jadi inilah Quran ni mari untuk menghurai. Dan sebab itulah ilmu tafsir ni akan sentiasa berkembang. Akan bersentiasa berkembang mengikut ilmu perkembangan hidup manusia dan juga keperluan zaman. Keperluan zaman. Kemudian ayat seterusnya yang kedua, Tuhan kata Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah supaya janganlah kamu menyembah sesuatu pun melainkan Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu sebagai pemberi amaran kepada orang yang ingkar dan pembawa berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Ini hak abang sebut dulu kan. Jadi Tuhan bila Tuhan royak Quran ni kitab diturunkan daripada Allah untuk menjelaskan perkara-perkara utama kepada manusia, maka kerana itu Tuhan kata alla ta'budu illallah, maka janganlah kamu sembah kecuali Allah saja. Jangan mu sembah berhala. Bagi orang masa tu jangan kamu sembah berhala. Jangan kamu sembah perkara-perkara yang lain daripada Tuhan. Macam orang lain ni dia menyembah ideologi. Dia tidak sembah berhala tapi dia sembah ideologi. Ideologi sekular, ideologi material kebendaan, sosialis, kapitalis dan sebagainya, tu dipanggil ideologi. Jadi menyembah akal. Kita sembah akal. Dia tidak sembah berhala, tapi akal ni dalam konsep agama juga boleh menjadi berhala. Ideologi itu sendiri ialah boleh menjadi berhala. Sebab tu dalam tafsir
Kalau kita jumpa ayat, ya itulah walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utuskan kepada setiap ummah itu seorang utusan, iaitu nabi dan rasul. Risalah yang dia bawa, mesejnya ialah an ibudullah, hendaklah kamu semua mengabdikan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah daripada taghut. Taghut ni dalam tafsir lama, kita baca kitab lama, ialah berhala. Berhala tu dianggap sebagai taghut, sembahan-sembahan, termasuklah syaitan, sesuai dengan zaman itu. Tapi ada ulama pada zaman kemudian menyebut taghut ini bukan setakat berhala, bukan setakat syaitan, ialah dia boleh jadi manusia. Kita tunduk kepada manusia, kepada kerajaan, kepada kuasa politik yang ada, sehingga kita melanggar hukum, sehingga kita bercanggah dengan ajaran syarak, dengan syariat Tuhan. Maka kuasa politik itu, kerajaan itu, pemimpin itu boleh menjadi taghut. Dan ada orang terjemah taghut ni lah ideologi. Bila kita turut ideologi moden, sehingga kita bercanggah dengan agama, kita pergi pemahaman liberal, sehingga kita tolak nilai-nilai Quran, ajaran hadis. Kita pergi sekularisme, kita tolak agama. Kita pergi sosialis, kita tolak ajaran Islam. Maka semua ni boleh menjadi taghut. Walaupun kita mungkin tidak sembah secara fizikal, kita tidak pergi kata depan sembah dak, tapi dengan kita ikut sehingga kita mengenepikan agama, maka itulah taghut pada zaman moden ini. Itu tafsirnya kalau kita baca dalam huraian-huraian dan perbincangan. Jadi sebab tu konsep taghut tu luas. Jadi sini sebab tu dia kata, "Mu jangan sembah benda lain kecuali aku." Maknanya sembah aku secara ibadat fizikal dah kena turut ajaran aku, iaitu Quran. Sebab tu kita orang Islam terutama toleh turut yang lain pada Quran. Benda yang bercanggah dengan Quran, hatta hadis itu sendiri, kalau bercanggah dengan Quran tak boleh pakai. Sebab tu dalam ilmu hadis, kita ngaji ilmu hadis, ulama letak syarat. Antara syarat hadis ni boleh terima, hadis itu jangan bercanggah dengan Quran. Itu syarat ulama letak. Nombor satu sekali, hadis itu jangan bercanggah dengan Quran. Kandungnya dia. Kalau hadis itu bercanggah dengan Quran, walaupun torik ataupun riwayat perawi dia tu kemah, gagah, sedap-sedap, tapi kalau kandungnya hadis itu bercanggah dengan prinsip yang nyata dalam Quran, hadis itu kena tolak. Itu dalam ilmu hadis. Oh ya, nak ayat Quran ni nombor satu sekali. Sebab itulah bila kita dalam hidup ni, jangan kita pegang-pegangnya yang bercanggah dengan Quran. Ni Tuhan kata, Allah ta'budu illa Allah. Kita tak faham ni, ada hamba semaya dah. Hamba puasa. Hamba pergi Mekah. Dia serah cukup dah tu. Tapi hidup dia hari-hari, dia turut pada ajaran Islam. Ni kita duk gegel lah ni dalam dunia moden ni kita duk gegel ni. Kita bukan soal arti kamu Mekah ke dak, mu semaya ke dak. Hidupmu tu lagu mana? Sebab lah ni orang ada pitih boleh pergi Mekah. Setengah orang, setengah harti, dia tak tahu buat umrah. Kita hok tak lebar ni 5 tahun sekali baru pergi. Tidak gitu artis muka dia ada pitih banyak. Dia tak tahu dia pergi buat umrah. Tubik dalam Facebook, dalam Instagram, orang main pas kau sajak pun dia buat umrah. Nak ayat. Itu benda dia. Jadi tak cukup dengan tu. Jadi isu kita hari ni, lagu mana hidup kita ni? Menepati ajaran Quran ke duk? Sebab kalau ibadat zahir ni, orang ada pitih boleh gila lu Mekah. Tak boleh. Puasa ramai orang puasa hari ni. Semaya ada setengah maya. Orang curi pun semaya. Mari masjid nak curi kasut curi lipat, semaya dulu. Payah turun dulu pada orang. Kita turun hilang dah kasut kita. Maya molek apa kita? Jadi ini hak penting yang kita faham ni. Hak ni hak duk balah geger yak mula sampai hari ni hak Nabi duk berlawan dengan umat dia ni, bukan soal sembah tak sembah. Tak cukup dengan sembah tu kita dia panggil ibadat, mengabdikan diri ke Tuhan ke dak. Turut ke dak Tuhan nak. Kalau zaman kita moden ni ideologi, pemikiran banyak hari ni pemikiran yang sesat, yang menyeleweng, yang bercanggah dengan agama. Ya kita orang Islam pegang benda tu. Sehingga kita berlawan dengan ulama. Kita takwil Quran, kita tolak setengah hadis. Pasal kita duk pegang pemikiran moden. Terutama pada hari ni ialah liberalisme, faham liberal. Banyak orang muda hari ni guna faham liberal. Ikut kawin. Ikut kawin. Lepas tu guna rationalism. Guna akal, mikir dengan akal dengan tidak ilmu. Dia panggil akal mujarrad.
Akal ni bukan tak dari pakar dari Islam. Ulama memang pakar Quran pun suruh kita pakai akal, tapi akal yang macam mana? Akal yang dibimbing oleh wahyu. Akal yang dibimbing oleh iman. Akal beriman, akal yang beriman. Hari ini masalah hari ini akal yang tidak beriman. Cerdik, bijak, mikir, boleh baca tafsir, boleh rujuk dalam Google, boleh baca buku, tapi tidak ada bimbingan wahyu. Tidak ikut email. Hak tu istilah tepuk dada, tanya selera. Kita sepatut tepuk dada, tanya iman. Ni tepuk dada, tanya selera. Agak selera dia agak berat kan. Itu benda-benda. Ni isu-isu yang kita banyak tidak faham hari ni. Dan ini menyebabkan pertemuan dalam masyarakat. Kita tengok ramai orang semaya tak tinggal. Pakai tudung tapi kecek ya Allah, letih kita. Semaya tak tinggal. Puasa tak tinggal, puasa sunat lebih pada kita. Tudung pakai molek, jubah, tapi kecek dengan dia letih lalu kita. Bila kita kecek dengan dia letih lalu, tobiklah pelik, bagai-bagai pelik. Ni isu besar hari ni. Yang berlaku ni, hak semaya tak tinggal, hak pakai serban, gapo pun. Bila kecek, berkadah lalu, kadah. Pasal tadi ni hak ni isu kalau kita nak peralusi, sebab tu Tuhan kata Allah ta'budu illallah. Dan kalau kita peluah ni konsepnya, mu jangan sembuh, makna jangan turut benda yang lain daripada hak aku ayat. Bahasa mudah, hak aku ayat tu yang mu kena pakai. Sikunya duduk situ, tak kena hak tu tahu lalu. Sebab tu kena ngaji tu. Sebab tu hamba tekan semua kena ngaji kita ni, hamba sendiri ke siapa. Jangan rasa cukup dengan ilmu kita. Tambah-tambah zaman moden. Orang boleh sesak dalam terang. Hak tu orang kata sesak dalam terang istilah. Gak orang sesak dalam gelap mudah. Kita gak dia pegang tangan suluh dia turut. Hak jenis sesak dalam ceruh ni payah. Orang tanya apa boleh jadi sesak? Ada ulama kata memang orang boleh sesak dalam ceruh. Sebab apa? Sebab kebenaran terlalu ceruh. Dia jadi pecah. Dia jadi pecah sama nana dia tu. Karena dia lama duduk dalam gelap, mari tempat cerah pecah. Pecah tu lagi tepuh kat sel lah. Kalau kita duduk dalam gelap, nusuk tiba-tiba tubik, tari suluh lagu mana? Oh, tepuh tiai masjid lah jawab dia. Jadi orang boleh sesak dalam cerah. Kalau sesak dalam cerah ni masalah. Hari ni ramai orang sesak dalam terang, sesak dalam cerah. Orang sesak dalam gelap mudah. Jadi sebab tu kena beringat bab ni. Dan Nabi sebut aku mari kamu. Hamba sebut sama ni nazirun wa basyirun. Inilah dua tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi yang lain ialah basyir wa nazir. Bawa khabar gembira kepada orang beriman dan khabar takut kepada orang yang kufur. Tu ujung jatuhnya risalah nabi-nabi. Kemudian seterusnya ayat 3 dia kata wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Maksudnya dah hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya, iaitu kepada Tuhan, supaya dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula dia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan jika kamu berpaling membelakangkan 3 perkara itu, maka sesungguhnya aku bimbang kamu akan peroleh azab hari yang besar, iaitu huru-haranya, iaitulah hari kiamat. Jadi Tuhan kata melalui lidah Nabi ini royak pada orang bukan Islam, terutamanya pada zaman itu. Tuhan kata anistaghfiru rabbakum, hendaklah minta ampun dengan Tuhan, iaitu dengan masuk Islam. Tinggal kepercayaan syirik itu, masuk Islam. Dengan masuk Islam itu beristighfar kepada Allah. Dan natijah daripada kembali kepada Islam, hidup dengan cara Islam ni, Tuhan kata yumatti'kum mata'an hasanah. Tuhan akan beri kepada kamu ni apa dia? Mata'an hasanah, kehidupan yang baik. Kesenangan dalam hidup di dunia. Senang ni bukan masuk kaya. Tu lama sebut kan dalam kisah Nabi Nuh, kalau kita baca surah Nabi Nuh tu, bila Nabi kata faqul tastaghfiru rabbakum, hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhan kamu ni
yursilis sama alaikum midrara. Tuhan akan buat mari langit bergulung-gulung, iaitu turunnya rahmat dengan hujan, dengan tanah yang subur dan sebagainya. Jadi dalam ayat ni Tuhan royak sekali lagi kelebihan istighfar. Istighfar ni dalam konteks umum mana kelebihan terima Islam. Kelebihan bila kita amal Islam. Dan bagi kita orang Islam dah, kalau kita amal istighfar ni sokmo-sokmo tiap hari, antara kelebihan tu lah hidup kita menjadi mudah. Hidup kita jadi seni. Sebab kalau kita baca dalam kitab kan Amos selalu sebut, antara masalah kita dalam hidup ni, rezeki pendek, serabut hidup, keluarga tidak aman kerana dosa kita. Banyak kita tidak sedar. Kita tidak sedar. Tapi benda ni berlaku kerana dosa kita. Bila dosa kita banyak, dosa ni menghalang rahmat Tuhan turun. Dia halang rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan tak akan turun bila kita dosa banyak. Dosa kita ni menjauhkan rahmat Tuhan. Bila rahmat Tuhan tak turun, macam-macam masalah kita hidup. Kita temu dengan macam masalah. Rezeki jadi sempit. Masalah anak, masalah kehidupan, masalah kerja, macam-macam masalah. Bila kita dengan Tuhan ni tersekat. Rahmat Tuhan tersekat. Maka cara kita nak betul balik keadaan ni, kalau kita nak kata buat elemen semula. Elemen semula ni kita istighfar. Sebab itulah kena perbanyak ke istighfar dalam hidup kita ni. Paling kurang apa lepas semaya 5 waktu 3 kali paling kurang, lepas tu bangunlah nak pergi. Waktu Nabi sebut, sebab Nabi kata tak ada manusia paling kedekut dalam dunia ni ialah orang yang sudah semaya dia tidak istighfar, dia bangun lalu. Sebab istighfar tu untuk diri dia. Dia ambak motosikal, dia ambak selipar, dia ambak nak balik, dia ambak air soya. Orang lagu ni Nabi kata tak ada lah manusia paling kedekut sekali. Dan aku sendiri kata Nabi, wa inni la astaghfirullah sab'ina marratan kulla yaumin. Aku pula Nabi kata beristighfar kepada Tuhan ni tak kurang pada 70 kali sehari. Orang setara Nabi dosa tak ada. Kalau ada dosa pun Tuhan ampun dosa dia. Tapi Nabi sendiri beristighfar 70 kali sehari semalam. Nabi. Dan Nabi sebut dalam satu hadis kalau dia tak cukup istighfar sehari-hari, dia kata wa innahu la yughanu ala qalbi. Ada satu riwayat tu Nabi kata, la yughanu ni nak terjemah kan? Hamba tak jumpa perkataan yang tepat. Kalau hamba terjemah mudah kan, la yughanu ni serabut lalu aku. Aku jadi serabut lalu, hati aku serabut tak tenang lalu. Kalau aku tak cukup istighfar. Setara Nabi tu. Sebab tu dalam kalau kita tengok, kalau kita ngaji tasawuf kan. Kita tasawuf ni dalam kitab tasawuf. Guru-guru tasawuf ni ajarkan anak murid dia nombor satu sekali kena istighfar. Kena banyak dengan istighfar. Sebab tu mula-mula kalau kita masuk tarikat, mula-mula sekali kena mandi taubat. Mandi taubat semaya sunat taubat. Mula-mula. Lepas tu guru ni akan suruh mu kena istighfar berapa ratus kali sehari. Mu kena selawat, mu kena tahlil. 3 perkara ni penting. Istighfar, selawat, tahlil. Sebab ada satu hadis Nabi kata kalau orang ni istighfar, lepas tu dia tahlil la ilaha illallah, syaitan takut. Lari lalu syaitan. Syaitan kata tak ada gear dah aku hari ni. Tak ada gear dia nak goda. Kalau orang ni ada istighfar, ada tahlil. Selawat ni pula dia membuka hati kita. Rahsia-rahsia rohani ni banyak terbuka dengan selawat. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf menyusun selawat yang macam-macam. Macam-macam selawat ni. Syekh Qadir Jalani, Ahmad Badawi, Suhrawardi, lepas tu Syazili dan sebagainya. Demo ni selawat macam-macam jenis. Pasal apa? Selawat ni, rahsia selawat. Pertama dekat kita dengan Nabi, dia membuka pintu rahsia. Rahsia-rahsia rohani banyak terbuka dengan selawat. Sebab tu ulama-ulama tasawuf amal selawat-selawat tu. Walaupun ada setengah pandangan kata bahas tu cerita nombor 2 lah. Hak tu kita bab lain. Nak bahas ada setengah orang kritik selawat ni tak boleh pakai, selawat ni apa semua. Hak tu cerita nombor 2. Hangpa tak si faham malam ni. Jadi kita ambil nak ayat apa ni ulama tasawuf ni banyak menyusun selawat. Menyusun selawat ni kerana dia tahu selawat ni lah kunci terbukanya rahsia-rahsia rohani. Rahsia-rahsia rohani. Jadi 3 perkara ni penting dalam orang beramal tasawuf. Dipanggil salik. Orang masuk tasawuf 3 perkara ni. Selain pada dia mengaji akidah ke apa amalan lain, 3 perkara ni tak tinggal istighfar, selawat, zikir tadi. Perkara penting tu nak ayat. Jadi hak ni akan menyampaikan kita pada Tuhan. Jadi balik pada cerita kita, istighfar ni, bila kita istighfar ni kita cuci. Dalam satu hadis dari uraya ulama, dia kata istighfar ni umpama sabun. Umpama sabun.
Hati kita ni cemar. Nak cuci hati kita dengan sabun. Kita basuh lah ni kan musim-musim Covid ni kak. Basuh tangan macam. Dengan sanitizer, dengan sabun siapa haus. Tangan putih ke diri dia masuk. Jadi umpamanya istighfar ni umpama sabun tadi. Dia membersihkan hati kita. Bila hati kita bersih, sebab hati ni kata ulama tasawuf, dia hati kita semua manusia ni hati dia menghadap langit. Sifat hati ni dia menghadap ke Lauh Mahfuz, ke langit. Sebab tu semakin cuci hati kita, semakin banyak lintasan-lintasan yang baik yang akan masuk dalam hati. Sebab buat contoh tu lah dalam kitab boleh sebut, dia contoh dia apa macam cermin, tetap cermin dinding. Cermin ni kalau cerah molek sinar, kita litah kita bayar lalu dah. Lambat gerak kita buat seru gitu pun bayar tu bit dah. Nak ayak cerahnya cermin. Tapi kalau cermin bahasa jenis gelap, duk cacat sejam pun tak nampak gapo. Tak cakap tanya kita tu cermin tak nampak sebab cermin tu cemar. Cermin tu gelap. Tu bandingnya. Tapi kalau cermin tu cerah, setengah ulama kata lalat terbang kita dia nampak dalam cermin. Dia nampak bayar dia sebab cermin tu terang. Jadi begitulah hati kita manusia. Bila hati kita bersih dengan istighfar ni, dia umpama cermin yang cerah. Dan bila dia ngadak Lauh Mahfuz, litas-litas ilmu Allah ke apa marilah bak masuk dalam hati. Dah inilah tubik konsep ilmu laduni. Ilmu laduni walaupun ada perbincangan panjang dalam kalangan ulama, tapi konsep ilmu laduni tubik orang yang berdapat ilmu dengan tidak mengaji. Tuhan beri buka. Ni teramanya ulama-ulama sufi. Kerana dia duduk dengan zikir, dengan amal ibadat yang berterusan, hati dia jadi cuci, jadi dia derek. Dia derek jadi tubiklah ilmu. Supaya suluh mari dia macam suluh pacar. Hak atas ni suluh hati dia tubik, dia ngajar. Bobe. Sebab tu kita dengar setengah orang. Kuliah dia 2-3 jam. Ngajar. Kuliah dia 2-3 jam orang tak gerak. Pasal hak mari dia bukan mari daripada dia, mari langit. Tengok kita ambil tok guru kita lah, arwah tok guru ni Aziz kita. Dia ceramah, dia mengajar. Ada semangat. Ada suara derah. Tak derah, takkan bobe. Tapi sejak kita tak buat hari dengan dia kecil. Tidak gitu ya. Ada hamba 2-3 orang gurang boleh gitu. Pak hamba mengaji. Allah, kadang kita tak dengar ya duk gini linguh itu. Tapi kita tak ngatuk. Bobe. Kita kena tahan gini nak dengar gapo nak royak. Sejak tak kita tak rasa dia royak. Pasal hak mari mulut dia ni mari langit. Mari pada hati yang bersih. Hati yang bersih. Kita ni setengah kita ni ngapa dulu, gapo berlatih dulu. Nak masuk Polres Perdana pun berlatih dulu 2-3 jam. Nak jawab soalan pula soalan hak ready dah. Nak ceramah ngapa 2-3 hari. Hak tu yang gergeng sedap. Tu bagi hak ngapa. Tapi hak mari langit ni bagi tak ngapa. Dia mari. Hak ni tubik konsep dalam perbincangan tasawuf ilmu laduni. Dalam kisah surah Kahfi tu Khidir dengan Nabi Musa. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamna kami ajarkan kepada dia Khidir ni ialah min ladunna ilmu daripada aku. Tu tubik konsep ilmu laduni. Sehingga Nabi Musa minta dengan Tuhan nak pergi belajar tu. Sebab Nabi Musa pun sebut bila orang tanya dia tengah mengajar anak murid dia, orang tanya ada ke orang yang lebih tahu pada Tuhan. Nabi Musa kata aku tak ada lah orang yang pandai lebih pada aku. Dia suruh dia habis, moga dia ngaji dengan Tuhan terus dia boleh kecek direct dengan Tuhan. Lalu Tuhan tegur, "Hai Musa, dia tak ada lagi orang yang pandai padamu." Bukan Musa orang tahu. Ada lagi orang yang ilmu lebih padamu. Hak ada dengan dia, tak ada denganmu. Terkejut Nabi Musa. Nabi Musa minta dengan Tuhan, biar aku boleh jumpa. Tuhan kata, "Mugi." Tuhan royak tepat sikit-sikit. Dalam surah Al-Kahfi tu kan. Wa idh qala Musa li fatahu inni la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi semua cerita tu. Tu kisah Nabi Nuh dengan Nabi Musa dengan anak murid dia Yusha bin Nun. Murid dia ni Fatahu tu dalam tafsir disebut Yusha bin Nun, iaitu Joshua. Dalam buku Inggeris dia panggil Joshua, Nabi Joshua, Yusha bin Nun. Ayah dia nama Nun. Dia ni jadi anak murid Nabi Musa. Bila Nabi Musa wafat, dia mengganti Nabi Musa jadi nabi di kalangan Bani Israel. Jadi kisah tu dia jumpa dengan seorang lelaki yang bernama Khidir. Nabi Khidir tu kan. Nabi Khidir ni
Nabi Hijjah. Hijjah ni tu, Hijjah juga. Disebut apa sebut gelar Khidir dalam hadis disebut kerana dia ni bila dia duduk atas tanah tumbuh lalu pokok. Dia duduk saja tumbuh lalu pokok. Tumbuh hijau semua pokok. Sebab tu disebut dia Al-Khidir yang hijau. Nak ya hebatnya dia. Dia tak boleh duduk mana tumbuh lalu pokok. Subur tak subur. Jadi pergi jumpa dengan dia. Dalam tafsir tu disebut dia jumpa Nabi Musa minta dengan dia nak turut dia nak belajar. Tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh kau dak mengajar kat aku ilmu hak ada padamu. Sebab tu saya kata dah Nabi Khidir ni ada ilmu yang Nabi Musa tak ada. Khidir kata, wahai Musa, ilmumu banyak dah. Dah ilmu hak ada ngamu ni tak ada dengan aku. Tapi hak ada dengan aku tak ada dengan mu. Tu. Jadi sama-sama lebih lah. Hak mu ada aku tak ada. Hak ada dengan aku mu tak ada. Tapi mu nak saing aku boleh. Syarat so ya. Jangan tanya. Jangan tanya. Jangan tanya sehingga aku royak. Tu syarat dia. Dan Nabi Khidir kata payah mu nak turun ni. Kita tahu Nabi Musa ni lorak kan. Dia pongoh lah kata bahasa kita, bahasa kapur ni Nabi Musa ni pongoh. Jenis lorak. Nabi Musa kata tak apalah aku sanggup. Tapi Nabi kita kata aku tak berapa harap kamu ni. Tapi bolehlah turun. Jalan kan dalam cerita tu. Tak ada 3 lekor. Tiga kali tubik lah. Naik kapal, tebuk lebih kapal. Marah Nabi Musa. Dah lah we free naik free. Tebuk nak pulak. Sudah. Nabi Khidir kata aku ya dah mu tak boleh sabar. Mu jamu mu tanya lalu tu. Nabi kata minta maaf lah. Salah tak boleh dah. Pergi turun kapal, jalan-jalan temu budak duk main. Budak umur dalam 5 tahun. Dia tengah main kalik-kalik suka budak-budak. Nabi Khidir pergi sore tu pulah tekuk. Ada satu riwayat kata dia pulah tekuk mati. Ada satu riwayat kata dia hatuk dinding. Pergi kepala budak tu handah dinding. Pecah kepala mati. Terkejut Nabi Musa ni berat pada tebuk kapal ni. Aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an imra. Benda besar dia kata. Mu ni tadi dah lah tepuk kapal boleh kira lagi. Ni bunuh budak kecil 5 tahun. Ngundi pun tak reti lagi. Tak ada dosa, tak ada gapo lagi ni. Lalu dia kata, aku kata, dah innaka lan tastati'a ma'aya sabra. Mu tak boleh sabar dengan aku ni. Lalu dia minta maaf. Jadi dia kata, kalau aku tanya lagi lepas ni, berhentilah kita putus persahabatan kita. Jalan-jalan orang mai kapung dia kena ambil jadi tetamu 3 hari 3 malam. Kena pera. Jadi kampung sebut tak saya terima 3 hari 3 malam. Tapi tak lagi Khidir dia temu dinding rumah ni sengit. Nak tumbang. Lalu Nabi Khidir pergi betul ambil tukak ke apa semua bus jadi tegak balik. Nabi Musa heran. Dia kata orang kampung ni sore habuk tak saya terima kita jadi tetamu. Tiba-tiba mu pandai-pandai pergi back rumah orang tak ada pasal-pasal. Patut mungkin minta upuh dengan orang ni. Kita kata pada kali dah. 3 kali. Dia kata aku ayat dah mu tak boleh sabar dengan aku. Dalam hadis yang panjang tu Nabi kata yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Kalau dia sabar ya, banyak lagi rahsia-rahsia ilmu yang kita tubik. Nabi sebut dalam hadis, dalam tafsir sebut. Nabi kata semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia dia tak tanya kan. Banyak lagi rahsia-rahsia ilmu yang Tuhan akan tunjuk melalui Nabi Khidir. Tapi kerana dia tak sabar, dia 3. Dia 3. 3 ni lalu Nabi Khidir kata aku ekor royak. Gapo dia? Fa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Jadi aku tebuk dulu kapal ni sebab ada raja ni. Lanah raja ni, tamu-tamu musim pilihan raya. Dia ni tak boleh tengok kapal comel, dia rapah. Jadi tu kapal ni orang miskin. Maka sebab tu aku tebuk. Dubes supaya bila raja tengok tak jadi nak rapah sebab cacat. Tu so. Yang kedua budak tu sebab aku tahu budak ni besar jadi jahat. Lebih pada anakku Sazali lagi ni. Dia jadi jahat lebih pada tu lagi menyebabkan fa khashitu an yurhiqahuma tughya wa kana abuhuma salih.
Mu ayah dia ni juru, tapi fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma zakatan minhu wa aqraba rahmah. Jadi aku bimbang budak ni besar jadi jahat, menyebabkan mak ayah dia hak jauh pun jadi jahat retek. Jadi jahat retek. Maka aku bunuh. Supaya Tuhan ganti anak orang lain yang lebih baik. Hak akhir sekali, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi rumah aku bakti tadi ada anak yatim dua beradik. Duduk dalam rumah tu. Wa kana abuhuma salihah. Ayah dia mati dah, ayah dia ni orang jauh. Tapi di bawah dinding itu wa kana tahtaha kanzun lahuma. Ada harta saka hak ayah dia tinggal. Ayah dia tanam bawah dinding tu. Kalau tutup dinding tu tubik habis kakak. Jadi budak ni sajalah muka budak nyerapah habis ambil kat orang tu, ambil kat orang ni. Pakak ngaku belakalah dia kata. Jadi sebab tu aku betul dinding ni supaya barang tu hak duduk dalam tanah tak tubik, biar budak ni besar dulu dia akan tahu harta ayah dia tinggal. Jadi semua dia buat tu ada tujuan, bukan buat saja. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak buat benda ni kerana suka-suka. Wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak buat ni kerana suka-suka tapi kerana perintah Tuhan. Tuhan arah aku suruh buat gini, suruh buat gini, suruh buat gini. Nak ayat ilmu tu. Nak ayat ilmu, nak ayat tu. Benda tu besar. Ni rahsia ilmu. Ada benda kadang tak boleh royak. Sebab tu bila guru kita, orang tua kita, pemimpin kita buat satu tindakan yang kita tidak faham, tak usah cepat kita melatah. Jangan cepat kita melatah sebab ada benda yang kita tidak faham. Yang kita akan tahu kemudian. Kadang-kadang zaman kita orang tak royak tapi lepas beberapa tahun kita sedar, padahlah ayah aku mula buat gini kat aku. Bapa orang ni buat gini. Sebab tu dalam syair Arab kata satu bedilakal ayamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Zaman ataupun masa hari-hari yang berlalu ni akan mendedahkan kepada kamu benda yang kamu tidak tahu. Ayah kita, ayah kampung kadang-kadang ayah tak boleh nikah dengan orang ni, teriuk geger. Geger teriuk basuh bata-bata. Tapi rupanya nikah lepas kata rupanya bahagia molek-molek ada. Pasal ayah tu tahu tak boleh nikah dengan hak dia duk nak tu sebab tak pakar. Tak pakar. Sebab cinta ni dia buta. Dalam riwayat sebut hubbuka syai' ya'mi wa yusammi. Cinta kamu ni menyebabkan kamu jadi tuli, jadi bisu. Jadi buta, jadi bisu. Sebab cinta-cinta ni orang gelak, kelabu tak boleh timbang. Jadi kadang orang tua dia tak boleh nikah kata. Dia tak royak, tapi dia tahu dah budak ni. Sebab orang zaman dulu dia cek latar belakang. Tidak apa kita learning. Orang zaman dulu sebab tu bila pergi minta anak orang zaman dulu kan, dia tanya, "Muduk mana weh?" Tidak gitu soalan dia. Anak siapa? Kampung mana? Siapa dia orang tuamu? Bapa tu dia nak cek latar belakang lah tu. Dia nak cek lalu. Bila sebut ayah, dia tahu lalu ni anak siapa, bakar mana. Dia tahu lalu. Orang lalu ni tak maksud minta kat hijau apa weh? Soalan nombor satu, hijau apa weh? Kalau bunyi posmen kan tak sih lalu seperti cerita anak mami. Posmen tak sih. Padahal kahwin tu anak orang kaya, cuma kerja posmen. Tu beza orang kita lah ni zaman dulu lah gitu. Lah ni tanya mu kerja apa weh? Berapa gaji? Nak cari piti tu. Bunyi logo-logo kat jawab anak ambo kecil lagi, nak SPI dia kata tahun ni nak SPI. Nak SPI kita ke apa SPI rupa preso SPN. Dia tak kerti sebut ke zaman dulu kan. Anak ambo tu nak SPI tahun ni. Ambo pernah dengar. Anak ambo tu SPI tahun ni. Mula-mula ambo jadi tu okey. Kita menata apa lah lelaki tu. SPI gapo. Rupanya preso SPN. Dah kita tanya tingkat berapa nak makcik? Tingkat 5. Oh SPA rupanya. Dia sebut SPA gitu. Orang kampung tak kata ke dia. Mula-mula dulu kan zaman baru-baru usrah. Kita pergi rumah. Pakcik mana? Pergi umrah. Umrah. Petang tak ada jumpa atas wakah. Lepas isya pergi umrah dah. Masa mana naik kapal terbang. Rupanya pergi usrah. Dia tukar usrah dengan umrah. Dia kata pakcikmu pergi umrah. Yang kita jumpa lepas asal tadi. Itu dah ayat masalah. Jadi itu nilai beza. Orang zaman dulu dia tanya, anak siapa, duk mana? Pasal dia nak cek latar belakang. Bila dia tahu anak orang ni duk apa, dia boleh agak dah.
setara mana budak ni? Lepas dia tanya, mengaji Quran habis ke tak? Kan zaman dulu kan? Pandai bel ke tak? Sebab semua ni nilai agama. Orang biasa kalau habis Quran, budak ni jenis. Sebab bukan sembarang budak boleh habis Quran ni. Sebab dia tanya, pas pandai bel ke tak? Sebab kalau pandai bel ni makna rajin semaya, rajin kepala sah. Sedap tak cara dia tanya pandai ke tak? Dia tidak tanya mu sedap ke tak? Dia tanya pandai ke tak? Tu nak ayat. Cara orang zaman dulu cek tu. Kita lah ni kak, kerja gawe kerja lah tu tanya. Waktu jadi akhirnya terpedaya, tertipu, akhir jahanam dengan begitu. Sebab nilai sudah berubah. Nilai sudah berubah. Jadi balik pada cerita kita ni, nak ayat tadi bab ilmu tadi. Jadi sebab itulah asasnya ialah istighfar. Bila kita istighfar, dia kata ayat ni yumatikum mata'an hasana wa yu'ti kullazi fadlin fadlah. Tuhan akan beri setiap orang ni kelebihan dia. Dan bila kamu berpaling daripada Islam yang dibawa oleh Nabi ni, Tuhan kata fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Aku takut, aku bimbang kamu akan beroleh azab hari yang besar, huru-haranya iaitu hari kiamat. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepada Allah jualah kembalinya kamu, dan dia berkuasa, amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kita semua ni balik kepada Tuhan belaka. Di mana ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ala innahum yasnauna sudurahum liyastaghfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimum bizatis sudur. Ketahuilah sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Ketahuilah semasa mereka berselubung dengan pakaian mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Sesungguhnya dia amat mengetahui akan segala isi hati yang ada. Jadi orang kafir di Mekah ni masa tu, bila dia jumpa dengan Nabi di Mekah dari Madinah ni, bila dia jumpa dengan Nabi, dia tutup muka ni. Dia tak si Nabi tegur, dia tak si tengok Nabi. Kayak dia orang Arab ni, dia ada kain ke? Semua atas kepala ni selain pada serban ni ada kain. Jadi bila jumpa dengan Nabi, dia akan bokok dada dia, buat tunduk gini, dia erek sebar kain sebar. Kain sebar. Laki puai lagu tu belaka. Jadi ni Tuhan tegur ni. Waktu mu membokokkan dadamu dan mu tutup mukamu ni, Tuhan tahu apa dia ada dalam hatimu. Sebab sebenarnya dia tak si bertemu dengan Nabi ni. Nak lari boleh jadi tak ada. Nampak Nabi tu kak, pakar wah kita tak si orang tegur kak. Wak awak sadar, wak tak nampak lah gitu. Kita tamu-tamu kedai kopi dah kau orang suruh belanja. Wak sadar gitu lah gitu. Jadi dia ni dia tunduk, dia erek kain sebar tu, tutup gitu muka. Jalan ngalah gitu ya. Tu ni maksud ayat ni. Bila kamu membongkokkan badan kamu dan kamu menyelubungkan pakaian kamu, tapi Tuhan kata Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kamu, iaitu niat kamu yang tidak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak siwi Nabi tegur sebab antaranya dia kata Nabi ni ada sihir. Jadi bila Muhammad tegur, jatuh hati lalu dengan Muhammad. Tak boleh dengar kalau Muhammad ni kecek, pakai lembek lalu. Dia kata Muhammad ni ada ilmu sihir. Kalau dia kecek sudah orang jadi patah hati lalu, jadi turut dia lalu. Jadi itu maksud dalam ayat ni yang disebut ni. Jadi kita berhenti setakat dulu tu malam ni, sebab kalau kita sambung tu dia gilai, dia jadi panjang. Berbincang kita berajak nak berhenti situ dulu pada malam ni. Mudah-mudahan boleh bermakna. Kita berhenti ayat 5 dah. Jadi Tuhan kata Allah tahu apa yang disembunyikan dalam hati mereka dan apa yang ada di dalam dada mereka. Sebab ayat ni dia masuk juzuk yang ke-12. Kita duduk dalam juzuk sebelah, iaitu ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Insyaallah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.